بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah bahwa hasbuhu innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati lagi kasih Tuan Imam serta seluruh jemaah sekalian, alhamdulillah syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita dapat sama-sama beribadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan di akhirat nanti Allah merahmati kita sehingga membolehkan kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita sambung masih lagi berkaitan dengan sahabat Rasulullah yang bernama Anas bin Malik Al-Ansari. Saya baca muka surat ketiga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat gembira dan menyambut anak tersebut dengan tersenyum manis. Baginda mengusap-usap kepada Anas. Nabi SAW menyentuh rambut Anas dengan hujung jarinya. Lalu baginda menjadikannya sebahagian anggota keluarganya. Jadi apa yang kita boleh pelajari daripada penyataan yang baru kita baca tadi, salah satu sunnah Rasulullah SAW ialah Rasulullah ni suka senyum. Jadi kita kalau dapat amalkan sunnah ni pun alhamdulillah, tak perlu susah payah pun. Tak perlu susah payah pun. Imam tunjuk Nizam, Nizam suka senyum. Apa-apa senyum dulu kan. Orang nak nampak je orang, sama ada kita memudahkan atau dia bagi salam senyum. Tapi ini yang kurang, yang kurang. Makin besar pangkat kita, kadang-kadang makin susah senyum. Dan lebih malang, dalam keluarga pun tak suka senyum. Suami tengok isteri tak senyum, isteri tengok suami tak senyum, bapa mak tengok anak tak senyum, anak tu, ya Allah, rugi betul. Cuba kita kena dalam rumah kita. Kita saling berpandangan tu lebih banyak senyum pun lebih banyak tak senyum. Tuan Hanif kan? Walhal senyum tu sedekah, senyum tu sedekah. Jadi salah satu sunnah yang Rasulullah minta kita amalkan, dan Rasulullah dah tunjuk dah, walau pada seorang budak. Anas masa tu umur 10 tahun, dan ibu Anas tak bagi apa-apa pun selain daripada hanya menyerahkan anak dia untuk jadi khadam Rasulullah. Rasulullah tetap memberikan senyuman. Senyum tu sedekah. Dan kita nak sedekah duit ni, saya tak kata orang lah, kita pun, saya lah, terhad. Tapi tiap-tiap hari kita boleh sedekah senyum pun, Allahu Akbar. Di mana kita nak sedekah senyum? Mengatalah. Tapi berhati-hati sikit kalau kita senyum pada yang bukan mahram kita. Boleh, tapi kita kena tahu dia punya cara. Jangan macam nak mengurat pula. Misalnya kadang saya jalan ni, saya tahu tu isteri orang, dan dia pun tahu saya pengusi kan, dia pandang senyum macam walaupun dia bukan mahram saya, tapi senyum. Tapi senyum tu kita kena tahulah ini senyum dia. Bukan lebih-lebih. Kalau lebih-lebih tu dah jatuh haram pula. Baik tuan, lagi apa lagi dalam ayat ni? Baginda mengusap-usap kepada Anas. Ini satu sunnah lagi.
kita dengan kanak-kanak, dengan cucu kita ke, dengan anak. Mungkin anak dah terlepas masa tu, masa tu ilmu tu tak sampai lagi. Kita kahwin muda, lepas tu Allah kurniakan anak, sibuk, mari sibuk masa tu cari duit. Allah, balik rumah penat, tak ada nak usap kan. Silap-silap anak datang masa tu, kita marah. Tapi kita buatlah dengan kanak-kanak yang datang surau, datang masjid kan, korang pegang kepala dia, itu sunnah. Kita niat ikut sunnah Rasulullah, dapat pahala 100 pahala syahid. Allahu Akbar. 1 pahala syahid. Nak mati syahid kita takut. Takut. Tapi dapat pahala syahid. Jadi cucu, siapa yang dah ada cucu besar-besar lah, walaupun jangan layan cucu tu lebih-lebih sampai dia menyusahkan kita, betul. Sebab dia ada bapa, ada mak, biarlah bapa dan mak ada jaga. Jadi kita, tapi jangan sampai kita tak menunjukkan kasih sayang. Sebab dari segi perspektif Islamnya, kita dalam mendidik anak ke, samalah mendidik cucu ke, dia ada 4 fasa. Fasa pertama, masa mereka dari lahir tu sampai sebelum dia balik itu limpahan kasih sayang. Kena beri kasih sayang, jangan, kalau boleh jangan herdik dia, jangan hina dia, jangan takutkan dia. Lebih-lebih pula kita takut kan. Takut untuk mencegah dia daripada buat benda tak betul tu, kenalah atuk otan ni. Tapi jangan otan sungguh, betul. Ini otan tu siap, tak boleh. Kemudian lepas dia dah balik sampailah mungkin awal remaja tu, kita kena disiplinkan dia. Disiplin awal remaja ni umur belasan tahun lah, kena disiplinkan dia. Dia kena tahu ini boleh, ini tak boleh. Kalau dia buat benda yang tak boleh itu, tak boleh maksud dari segi hukum, yang haram dia buat ke, yang halal, yang perintah larang dia buat, perintah suruh dia tak buat, itu kita kena disiplinkan dia, kena hukum dia. Itu yang kalau ikut dalam syariat, umur 7 tahun dah suruh solat, 10 tahun kalau tak solat, kita kena bagi dia peringatan dengan rotan yang tidak mudaratkan, tapi imam yang saya sebut ni Imam Ghazali, disusun memula kasih sayang, lepas tu lepas dah balik tu, dia cakap 12 tahun, antara 12 tahun dah balik, sampailah awal remaja mungkin 20-an, masa tu kita kena disiplinkan dia. Kita kena tegas. Kalau dia tak sembahyang, kita kena warning dia. Kalau saya lah dulu, ada anak saya tak puasa, tak apa, kau tak puasa, tapi masa berbuka kau kena tunggu dulu. Orang yang puasa buka dulu, tengoklah kau. Kalau tak larat tengok, duduk dalam bilik tu. Kita dah siap berbuka, baru kita panggil, keluar, baru giliran dia makan. Nak disiplinkan dia tu. Lepas dah masuk, dah lepas awal remaja tu, dah masuk remaja sampai sebelum umur dia 40 tu lebih macam kawan sebenarnya. Kalau ikut Imam Ghazali, lebih macam kawan. Kalau ada ruang kita bersukan sekali, silakan sembang-sembang, lebih macam kawan. Tapi lepas dah 40 tu, dia dah cukup dah. Dah cukup dewasa, patutnya kita bagi dia mandat. Okey, kau uruslah kehidupan kau sendiri. Cuma kita pantau lah juga. Tapi kita dah tak sibuk dah. Tak sibuk dah. Masa lepas dia 40 tu, kau patut dah pandai dah. Tapi maklumlah manusia, orang putih kata to err is human. Buat salah tu manusia lah. Kalau tak buat salah ni malaikat. Kalau buat salah tu manusia lah. Dia ada buat salah tak hari ni? Ada kan? Saya ada. Jadi itu aturan dia. Tapi yang ni, yang kisah Anas ni, Rasulullah usap kamu dia. Itu sunnah lah. Baik. Cuma kita kena tahulah, kalau kita usap anak-anak perempuan ni, macam kita umur dah tua ni, kadang-kadang ada anak-anak perempuan yang belum balik tu, dia datang nak salam kita. Ada perbahasan tu.
Kita ada wuduk ni, boleh salam. Ada pendapat kata boleh salam. Tak batal wuduk kita, kan? Sebab dia pun belum balik lagi. Tapi walaupun belum balik sebab dia anak perempuan, kita usap tu anak orang pula tu agak-agaklah pegang kepala dia tudung dah. Kalau saya kadang budak kat masjid tu dia budak perempuan, bapak dia yang suruh dia bagi salam. Bagi salam ustaz dah. Salam kan. Lepas tu pegang sikit kepala dia dah. Baik tuan-tuan. Okey. Nabi SAW menyentuh anak rambut Anas dengan hujung jarinya. Lalu baginda menjadikannya sebahagian anggota keluarganya. Tapi kita kena faham masa tu Anas belum balik. Jadi kalau dah balik tentu ada batas-batas dia dengan keluarga Rasulullah. Macam kita lah. Kalau budak belum balik tu mungkin dah lah belum balik, belum memayis tu tak apa lagi. Kita belengging. Tapi kalau budak tu walaupun belum balik tapi dah memayis, kalau dia datang rumah kita kena jaga juga batas-batas dia tu. Jangan duk pakai kain pelekat dia sembul pula pusat kan. Dari segi syariat tak boleh tu. Orang lelaki ni kadang terlupa, dia ingat orang perempuan je kena bungkus. Kita lelaki pun kena bungkus juga. Jangan keluar rumah tu berlengging tak pakai baju kan. Orang nampak berdosa kita kan. Okey, seterusnya Anas bin Malik atau Unais. Ini panggilan manja panggilan manjanya ketika kanak-kanak Rasulullah panggil dengan panggilan Unais. Maknanya yang macam lebih maksud yang disayangi kan. Panggilan mesra. Masa tu Anas bin Malik atau Unais baru berumur 10 tahun ketika beliau bertuah mula berkhidmat dengan Nabi SAW. Bukan semua orang terpilih untuk jadi khadam Rasulullah. Anas bin Malik di antara yang bertuah. Pasal apa bertuah tu? Dapat mimpi bertemu Rasulullah pun dah bertuah kan. Ini kan pula sentiasa berdepan dengan Rasulullah dan dapat khidmat untuk Rasulullah. Apa khidmat dia sesuai dengan umur dia lah. Sesuai dengan umurnya mungkin ambil air untuk Rasulullah, nanti Rasulullah suruh pergi kedai beli barang dan sebagainya. Tak adalah Rasulullah tu mendera dia suruh cat lah surau ni. Contoh kan, kita tak boleh maknanya suruh budak-budak kecil cat surau ni. Itu mendera tu, sesuai dengan dia. Kata kita buat gotong royong, insya-Allah kita buat gotong royong. Esok dah bermula Mantalik gotong royong kita. Mantalik akan mula cat dalam ni sebab tak bagi orang lain cat, pasal ni kena pakar cat. Kalau bukan pakar nanti menjenis ni. Dan gotong royong yang sebenarnya pada 10 hari bulan 3. Kita 10 hari bulan 3 kita ada program besar-besaran di Masjid Nurjatul Bahri. Program geng solat subuh macam Jumaat. Jadi terlanjur saya sebut ni jemput semualah. Kita bermula 5.30 dah berkumpul. Lepas tu Qiyam mulai sendiri lah. Dia orang tanya saya nak buat apa, datang 5.30 Qiyam mulai sendiri. Dan yang sebenarnya lebih afdal Qiyam mulai tu sendiri-sendiri kan, sendiri-sendiri. Yang datang awal semayang pun, siapa nak wirid, siapa nak baca Quran, siapa nak tafakur lah. Muhasabah hari. Lepas tu masuk subuh azan. Azan, solat subuh berjemaah, lepas tu tazkirah oleh ustaz kita, Ustaz Muhammad Nur Azam bin Nordin. Tapi pendek lah. Kali ni ustaz punya tazkirah tu 15 minit je. Short, sharp and clear je. Tentang kelebihan solat subuh berjemaah. Apa kelebihan solat subuh berjemaah? Di antara kelebihan dia, siapa dapat datang solat subuh berjemaah macam dia qiyam mulai sepanjang malam. Allahu Akbar. Kita nak qiyam mulai sepanjang malam. Sepanjang malam tu maknanya apa? Daripada masuk maghrib sampai sebelum masuk subuh. Oh, larat ke Pak Aziz? Semayang nak duduk istighfar pun tak larat itu. Tapi itulah kelebihan dia. Itu sebab kita nak kempen. Dan pahala besar ni kan di Malaysia, saya
cemburulah dengan Alif Satar sebab dia yang mulakan program ni. Walaupun dia seorang artis, masya-Allah, bukan ulama yang mulakan. Ulama dia dah syarah, tapi yang jadi trend ni sebenarnya jasa besar artis kita Alif Satar. Ya Allah, dia kutip pahala sekarang ni. Sebab satu Malaysia buat, satu Malaysia buat, satu Malaysia. Saya cerita pun seram. Kita ada tak? Itu sebab kita pandang orang jangan pandang dengan buruk sangka. Kita tak tahu Allah akan pilih dia untuk buat benda baik. Kan? Walaupun dia seorang artis. Oh, dia ya Allah. Kan? Besar pada dia ni. Silap-silap Indonesia pula ikut. Silap-silap. Bukan silap-silap lah. Kalau rezeki dia silap-silap bahasa kampung. Katalah Indonesia ikut lah. Oh, dia kutip dia. Allah. Jadi kita yang duk apa belajar macam-macam ni, kita kena doa banyak-banyak. Ya Allah, bagi kita satu benda, kita mulakan. Rasulullah kata, kalau kita mulakan kebaikan, nanti orang lain turut. Tu ada dalam ayat surah apa? Al-Zalzalah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tu buat je benda baik, orang ikut, Allahu Akbar. Jangan buat benda tak baik. Kalau orang ikut, nanya kita. Baik tuan. So, nanti lepas tu tazkirah, ada ucapan sikit lah. Fungsi masjid dibenarkan berucap 3 minit. Kan? Lepas tu, yang maklum Ketua Menteri berucap. Lepas tu ada sign buku apa pelawat. Lepas tu penyampaian cenderia hati. Alhamdulillah tadi saya dapat maklumat daripada Regional Deposit Manager Bank Muamalat. Dia kata dah lulus lah. Dia bagi masjid, tabung masjid 10,000. Kan? Ada benda lah saya nak buat tu, kan? Nak tambah tempat wuduk dekat perempuan punya kat belakang, kan? Baik, lepas tu sarapan pukul 9 Ketua Menteri bergerak pergi ke pulau. Lepas tu Ketua Menteri lepas habis kat pulau, kampung pulau, dia pergi pula MITC. Imam kena hadir. Pasal amil-amil zakat kan. Ketua Menteri nak jumpa semua amil-amil zakat. Tapi kita Bank Muamalat punya staff akan bergerak ke sini untuk gotong royong. Dan dijangka dia start kat sini 9.30, dia habis 11.30. 2 jam ya. Sebab kita kena mula esok, kita kena mula. Kalau tidak tak siap, 2 hari lepas tu orang nak tarawih kan. Sakit mata dia tengok tak siap. Jadi tuan-tuan, so insya-Allah jadi Anas bin Malik dapat berkhidmat dengan Rasulullah selama 10 tahun. Jadi kita ni macam mana? Rasulullah dah ubat ni, dapat lagi hidupkan sunnah dia lah. Hidupkan sunnah. Di antara sunnah Rasulullah ialah mengimarahkan masjid atau tempat kita dirikan solat ni. Itu sunnah tu. Jadi kita buat kerja gotong royong tu sebenarnya ada nilai menghidupkan sunnah. Lebih lagi kita buat gotong royong di masjid, di surau. Jadi tuan-tuan, itu di antara hikmat. Jangan kita sempitkan, oh Rasulullah dah tak ada, aku tak dapat lagi berkhidmat untuk Rasulullah. Rasulullah kata apa? Ya, hidupkan sunnah dia. Jadi di antara sunnah dia buat kebaikan, dan lebih lagi buat kebajikan di tempat orang nak mendirikan solat ni. Beliau hidup bersama dan di bawah jagaan Nabi sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. 10 tahun dia sempat. Oleh itu jangka masa beliau bersama baginda genap 10 tahun. Ketika itulah tegukan pertama hidayah yang berjaya membersihkan dirinya. Anas peka dengan hadis Nabi SAW dan ia memenuhi dadanya. Beliau mengetahui keadaan, kisah, rahsia dan sifat mulia baginda yang tidak diketahui oleh orang lain. Sebenarnya tuan-tuan, ini apa ni? Anas bin Malik ni bukan orang biasa. Kalau kita baca sirah, Allah pilih dia. Allah pilih dia walaupun umur dia baru 10 tahun. Allah pilih dia untuk bersama dengan Rasulullah selama 10 tahun. Dan kalau tanya saya, siapa Anas ni? Genius. Bukan kanak-kanak biasa. Allah pilih dia, kau duduk dengan Rasulullah, kau tengok apa Rasulullah cakap, buat, apa Rasulullah
cakap semua dia masuk. Jadi bukan orang biasa tuan-tuan. Cuma dalam buku dia tak cakap genius lah. Tapi sebenarnya kita kena yakin Anas ni bukan kanak-kanak biasa. Bayangkan dia boleh quote balik apa yang Rasulullah cakap. Dia boleh quote balik apa yang Rasulullah buat. Dan sahabat-sahabat semua. Sebab itu walaupun bila Rasulullah telah wafat umur dia 20 tahun, dia menjadi tempat rujuk kepada sahabat-sahabat besar Rasulullah. Bahkan ada yang sahabat tak faham, kalau Anas katalah ada isu, sahabat keliru nak buat macam mana ni? Dia tengok Anas. Ikut yang Anas buat. Hebat tak hebat? Jadi ni bukan orang biasa. Seolah-olah kalau ada seorang kanak-kanak yang jenis macam Anas ni, dia duduk kat sini, dia bukan tingkah laku kanak-kanak, tapi semua dia serap. Jadi tuan-tuan, ada sebenarnya dalam Islam ada seorang kanak-kanak genius. Kalau tanya saya siapa kanak-kanak genius tu? Anas lah. Kalau tidak, tak mungkin. Tak mungkin dia boleh sampaikan balik apa yang Rasulullah cakap, apa yang Rasulullah buat dan sebagainya, apa yang sahabat buat. Anas bin Malik dilayan baik oleh Nabi SAW, hingga kan anak pun tidak dapat merasai layanan sebegitu daripada bapanya. Itu kelebihan Rasulullah. Kita tak mampulah. Kalau walaupun sekarang ada anugerah ibu misali, bapa misali, sebenarnya kalau banding dengan Rasulullah tu jauh lah. Kita kena berazam untuk ikut Rasulullah, tapi dari segi etikadnya tak mampu kita ikut Rasulullah. Tak mampu. Kalau kita tu aku dah semayang, minta maaf. Kena faham betul-betul ni tuan. Rasulullah kata semayang seperti mana kamu lihat aku semayang. Adakah kita berani yang ini kata aku dah sembahyang ni sebiji macam Rasulullah, 100% macam Rasulullah? Jangan tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Tak sampai kita. Tapi memanglah Rasulullah kata kau sembahyang macam mana kau lihat aku sembahyang. Tapi jangan sekali-sekali tuan-tuan terlintas ke hati kita, aku dah sembahyang 100% macam Rasulullah. Itu kau dah macam Nabi macam Rasul. Misalnya dari segi rukun family kita. Kadang-kadang rukuk kita okey. Misalnya kadang-kadang betul pegang kepala lutut. Tapi kadang-kadang pegang mana? Tulang kering dia pegang. Bila pegang tulang kering tu dah tak macam Rasulullah dah. Tak macam Rasulullah. Rasulullah suruh pegang kepala lutut. Kepala lutut tu pegang jari renggang. Kadang-kadang jari kita renggang. Kadang-kadang jari kita rapat. Kadang-kadang elok tamak ninanya lama, tapi kadang-kadang sami Allah liman hamidah, Allahumma hadini fi man hadait. Sekejap dia tamak ninah aja sah, tapi sekejap betul. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Lama sikit tapi sami Allah liman hamidah. Dia betul-betul ambil sekadar bacaan subhanallah. Memang sah, tapi sekejap betul. Rasulullah ada ketika salah satu sunnah Rasulullah, bila rakaat pertama Rasulullah rukuk, memang Rasulullah akan lama kan. Kadang-kadang tuan-tuan tengok ada imam yang dia buat sunnah tu. Rakaat pertama rukuk dia lama sikit. Pasal apa Pak Aziz? Pasal mungkin ada orang datang lewat, dia masbuk kan. Dia tengah pulun baca Fatihah tu. Patut dia tak payah habis Fatihah tu. Tapi imam yang faham dia diam lama, bagi can dia. Tapi kadang-kadang sunnah tu selalu tak dilaksanakan. Cepat betul kan. Baik tuan-tuan. So saya nak highlight kan, maknanya kita sebagai bapa ni macam mana baik pun kita, kalau banding dengan Rasulullah tu, Rasulullah punya layanan ke atas seorang anak tu jauh lebih baik. Tak mampu kita kot. Nanti kita tengok macam mana Rasulullah dengan Anas. Ayuh kita biarkan Anas.
terlepas. Beliau dapat mengecapi kecantikan, sifat mulia dan keagungan kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam yang didambakan dunia. Ayo kita biarkan Anas menceritakan beberapa gambaran menarik tentang layanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau rasai, kerana beliau lebih mengetahui dan gambarannya lebih kuat. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling berakhlak mulia, amat berlapang dada dan terlalu penyayang. Benarlah seperti mana Rasulullah sabda yang bermaksud, tidaklah aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Betul, Rasulullah diutuskan untuk menyampaikan wahyu, firman ni, firman tu, tapi hujungnya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan terbukti Rasulullah sangat berakhlak, tak kira pada kanak-kanak, pada orang remaja, pada orang dewasa, orang tua, orang yang buta, tak buta, orang lelaki, perempuan, semua ada contoh. Kalau kita baca sirah lah. Mari kita tengok bagaimana dengan Anas. Amat berlapang dada, amat berlapang dada dan terlalu penyayang. Suatu hari baginda meminta saya pergi menyelesaikan satu urusan. Lalu saya pun keluar. Sedangkan ketika itu saya pergi bermain dengan rakan sebaya saya di pasar. Jadi Anas walaupun genius, tapi dia tetap seorang kanak-kanak. Kanak-kanak, dia tengok kawan-kawan dia bermain, dia pun nak main lah. Jadi begitulah Anas, dia berhenti sekejap. Maka saya tidak pergi ke tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudkan. Sesampainya saya ke tempat rakan-rakan saya rasa ada orang berdiri di belakang saya dan dia memegang baju saya. Saya pun berpaling, saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum seraya berkata, "Wahai Unais, adakah kamu telah pergi ke tempat saya suruh tadi?" Tak adalah kena tengking. "Woi, kau sini pula pergi ke?" Aku tak ada. Tapi kita macam tu kan. Patutlah tak sampai-sampai. Rupanya singgah main. Tu kalau kita. Allahu akbar. Kalau kita, Rasulullah tak buat begitu. Tak bertanya elok saya nak mengajuk cakap balik itu macam tak mampu kan. Tapi maknanya cukuplah kita tahu bahawa Rasulullah tak ada tengking-tengkingnya. Tapi kita budak datang suruh datang masjid kena tengking. Datang suruh, tak ada kerja lain, nak minum air kowe lah tu. Nasib baik budak tu datang minum. Kalau tidak, wakaf orang tak dapat dimanfaatkan. Betul? Datang masjid nak minum air kowe, datang masjid nak kencing, nak berak. Ya Allah, biar je lah. Ada orang datang mula-mula nak kencing, datang kali kedua nak berak, datang kali tiga nak minum air kowe, datang kali keempat nak baring-baring. Tak apa, biarkan. Lama-lama besok dia semayang. Rasulullah tak pernah marah. Rasulullah ada Arab Badui kencing dalam masjid. Rasulullah marah tak? Tak. Sahabat ada yang marah. Rasulullah lepas gitu je. Cuci je. Masa tu masjid tu kan pasir, betul? Lagi senang cuci. Rasulullah Badui datang kencing, Rasulullah tak marah. Ini kita orang datang masjid nak kencing, bukan kencing kat tempat orang sembahyang, kencing kat tandas. Biarlah dia. Esok kita datang, kau dah kencing? Tanya dia. Selesa tandas? Okey tandas? Dia kata pakcik beli. Tak. Sungguh eloklah kau datang daripada tandas tu tak ada orang guna. Betul? Bayangkan kat masjid ada tandas tapi tak pernah diguna. Apa rupanya? Kita nak orang datang masjid hanya semayang. Tak betul tu. Ada orang datang suruh kita nak berak. Biar dia berak. Sebab tu ada wakaf orang tu. Kurang-kurang bermanfaat dia. Dapat juga tandas yang aku wakaf tu. Ada orang berak, ada kencing. Biar. Jangan dia rosakkan tandas dah. Ada sekali tu ada program khatam Quran dekat masjid kita. Budak-budak sekolah rendah ni. Masa rehat, dia masuk tandas ramai-ramai. Saya pun pergi dengar. Rupanya kawan dia berak kat sebelah, yang kat sebelah tu skodeng. Saya buka. Ya Allah, apa buat ni? Wajah dia. Kalau pecah ni, mangkuk ni, dah keluar. Tak payah adu kat ustaz dia. Cukup itu selesai. Lain kali jangan buat dah. Pergi adu kat ustaz dia pula malu. Tak tahan malu. Dia bantai budak tu dah.
Apa sebab dia nak datang masjid? Silakan. Apa sebab dia nak datang hatta? Minta maaf hatta. Ini agak apa? Agak macam pelik sikit kalau saya cakap. Hatta dia datang masjid dia nak mencuri pun, silakan. Kau nak curi di masjid, silakan. Kau nak curi di surau, silakan. Mudah-mudahan satu hari kan ada sirah, ada orang tu mencuri kan. Ada sahabat ni dia mencuri, memang lapar. Kalau dia panjat satu rumah tu, dia dah nak hampir dah nak makan dah. Nak makan apa? Masa tu kira rumah orang perempuan lah. Dia dah nak makan makanan tu. Tapi dia teringat, dia tak jadi. Jadi akhirnya dia patah balik. Dia pergi kat masjid, jumpa tuan guru dia. Kebetulan tuan guru tu masa tu baru didatangi oleh seorang perempuan. Perempuan ni ceritalah dia kira nak cari apa? Nak cari jodoh yang baiklah untuk dia. Lepas tu tuan guru tu kata, ni ada ni. Kau kahwin dengan ni. Dan kahwin. Bila kahwin, rupanya itulah rumah perempuan yang mencuri tadi. Ada perempuan tu pun tahu ada orang masuk ni, tapi tak jadi nak makan. Kan macam tu, tak jadi nak makan habis. Jadi nak cerita bahawa kadang-kadang nampak macam jahat dah, tapi akhirnya Allah atur. Mungkin dia nak datang mencuri. Tahap apa berlaku kita tak tahu. Dia dapat hidayah kerana dia nak mencuri tu. Dia dapat hidayah. Dia lebih alim daripada kita, dia lebih baik daripada kita. Jadi tuan-tuan, kalau tanya saya, kalau dia nak datang mencuri ke seorang, silakan. Namun kita doa, ya Allah, berilah dia hidayah, kan? Wah, dia dah mencuri tu, mungkin dia curi RM10 je. Lepas tu dia dapat hidayah, dia bagi surau kita RM10,000. Macam Aziz. Kan? Jadi kita apa-apa pun bersangka baik dengan Allah, kan? Bersangka baik dengan Allah. Baik. Okey. Kat mana tadi? Pasal. Okey. Saya pun berpaling, saya lihat Rasulullah SAW tersenyum seraya berkata, wahai Unais, adakah kamu telah pergi ke tempat yang saya suruh tadi? Okey. Saya rasa bersalah dan saya berkata, baiklah, saya akan pergi sekarang juga, wahai Rasulullah. Demi Allah, saya telah berkhidmat dengan Nabi SAW selama 10 tahun. Tidak pernah sekalipun Rasulullah berkata, mengapa kamu buat begitu? Jika saya melakukan sesuatu, apabila saya tidak melakukan sesuatu perkara, baginda juga tidak pernah berkata, mengapa kamu tidak melakukannya? Oh, tu dia. Kita ada soal siasat sampai budak tu menangis. Lagi budak tu tahu dia. Pasal apa kau tak pergi? Pasal apa kau tak pergi? Kau cakap tengah. Itu ada sejarah. Pasal apa kau buat jadi? Pasal apa kau buat? Allah, sampai budak tu. Alamak. Rasulullah tak tanya lah. Kan? Rasulullah tak tanya. Pasal apa kau tak pergi? Tak ada. Pasal apa kau? Tak ada. Kita kalau tanya soal siasat lebih teruk daripada special branch. Undercover kan? Aku cabut buku kau. Aku cabut buku kau. Kalau tidak kau tak bagi makan. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita ambil pengajaran. Boleh kita tanya, mungkin kita nak tanya juga. Tapi janganlah sampai kita menanamkan kebencian. Sampai hilang kasih sayang. Dia kata boleh marah, tapi mesti marah dengan kasih sayang. Jangan marah dengan kebencian. Jangan marah dengan ada unsur penghinaan. Masalah kita bila kita marah, tak kira lah marah pada sesiapa, kita ada masuk unsur benci dan unsur hina. Misalnya keluar perkataan, aku minta maaf, ini contoh ya. Kalau keluar ni teruklah. Lebih baik tak ada anak daripada ada anak macam kau ni. Tak serupa orang. Ya Allah. Anak-anak dia lah tu. Kalau anak dia tak serupa orang, dia yang bapak dengan mak ni rupa apa? Agak-agak lah sikit. Sebab yang mendidik kita lah. Yang mendidik kita. Jadi kalau yang kita didik tu belum jadi lagi, jangan sampai keluar macam tu.
Patut bersyukur. Ada orang 11 tahun kahwin tak ada anak. Betul? Ni ada jemaah kita dekat masjid. Sempat dia beritahu saya, anak dia dah 11 tahun kahwin tak ada anak. Kita yang kahwin setahun lebih dah dapat anak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma janganlah anak-anak kita tu semuanya pegawai kerajaan, semuanya bergaji besar. Dah. Yang penting kita bagi dia pendidikan yang sepatutnya. Yang penting dia dah dapat peluang belajar. Lepas tu dia dapat kerja apa, semuanya baik. Semua. Jangan buat benda haram dah. Jangan buat benda haram. Jangan curi orang punya harta, duit dah. Nak kerja. Kau dah ada ijazah, kau nak kerja kilang pun, kerjalah. Jangan kerja kilang arak sudah. Dekat Shah Alam ada kilang arak. Jangan kerja kilang arak. Jangan kerja kilang judi dah. Tapi nak kerja kilang ayam dekat Pengalaman Malak. Buatlah. Nak kerja kilang ikan keri. Pergilah kau. Kan? InsyaAllah tak ada apa masalah. Jadi jangan dihina. Marah boleh tapi jangan dihina. Jangan ada kebencian. Jangan datang dah rumah aku. Aku tak mau tengok rumah kau. Kau dengan bini kau, dengan laki kau, dengan anak-anak kau. Dah. Raya ni kalau tak balik pun tak apa. Teruk je. Marah. Biarlah budak tu balik. Apa yang besar sangat salah sampai macam tu? Itu anak kita. Jadi patut kita doakanlah. Doakan supaya kan kita nak masuk syurga. Kalau boleh satu keluarga masuk syurga ni kan. Besok kat syurga, ada isteri aku, ada suami aku, ada anak aku, ada menantu aku, ada tu. Syok ke pasti kalau masuk syurga seorang Silap-silap kalau kita rasa kita nak masuk syurga seorang silap-silap tak dapat masuk. Kalau itulah caranya, aku nak masuk syurga seorang. Biarlah engkau seorang masuk neraka. Sebenarnya sebelum mereka masuk neraka, na'udzubillah, dia akan tuntut daripada Allah. Tu, ya Allah, yang nak masuk syurga tu suami aku tu. Dulu dia tak ajar aku fardu ain. Aku tuntut hak tu. Tu nak masuk syurga tu bapa aku tu. Dulu dia tak ajar aku buat fardu ain. Aku nak habis gitu. Jadi tuan-tuan, jangan fikir nak masuk syurga seorang. Siapa fikir nak masuk syurga seorang, besar kemungkinan tak dapat masuk syurga. Sebab ahli keluarga yang dia biar tu akan tuntut dia sebelum dia masuk syurga. Jadi biarlah kita sungguh-sungguh, aku nak masuk syurga, aku nak bawa isteri aku nak bawa anak aku nak bawa jiran aku, semua masih. Jangan biarkan jiran kita. Lantak jiran aku dia nak masuk neraka. Jangan. Kalau kita kata macam tu, besar kemungkinan kita tak dapat masuk syurga. Sebab jiran kita akan tuntut kita ni. Saya kalau tanya saya nak apa? Nak seluruh karya ni masuk syurga. Sebab sekarang saya dah jadi pengurusi masjid karya, betul? Kalau saya tak ada azam macam tu, ramai orang akan tuntut ni. Allahu Akbar. Berapa orang ada dalam karya ni masjid? Takut dia seram bila saya fikir tu. La ilaha illallah. Kan? Tapi saya minta doa. Sebab semua akan tuntut ni. Satu karya hitam pantai ni akan dakwa saya. Kalau saya tak mau mereka juga masuk syurga. Ni yang buat program supaya nak ajak. Jom masuk syurga. Tapi kalau saya dah ajak, tak mau juga, mudah-mudahan di akhirat besok lepaslah. Lepas. Kan? Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan, jadi ambil pengajaran daripada tadi Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Anas, beliau akan memanggil panggilan manja, iaitu Unais. Anak kita pun macam itulah. Kita panggil macam kata anak kita ada nama. Katalah anak kita nama, contoh. Muhammad Helmi. Panggillah. Kalau tak mau panggil, ada panggilan manja ke, panggillah Helmi. Kan? Itu macam mana kalau panggil Alum? Macam ni. Islam ni cantik. Kebiasaan yang tidak langgar syariat. Tapi kalau kita panggil tu, kita rasa itu lambang kasih sayang, silakan. Dari segi orang Melayu, dia panggil apa? Kalau bapak saya panggil akak saya, ara. Apa makna kan? Tapi itulah orang Melayu, kalau dia sayang ke anak dia yang perempuan, dia panggil ara dulu. Orang Melaka lah. Kalau macam saya, orang Melaka, kalau anak lelaki yang dia sayang, dia panggil apa?
Atan. Kalau bahasa Arab apa makna atan? Tak ada. Teruskan. Masih panggil anak sulung apa? Alung. Panggil alung. Jangan panggil woi. Panggil alung. Kalau orang Cina dia panggil apa? Dia ikut je. Islam ni cantik. Dia tak adalah sampai okey, tak boleh lah. Mesti semua bahasa Arab. Tak. Pantarik panggil anak apa? Yang sulung. Alung, panggil lah. Sebab apa? Kita sayang dia kan? Panggil lah. Baik. So, Rasulullah panggil Unais. Ada kala baginda memanggil, wahai anakku. Kita panggil, kalau anak saya, ada yang saya panggil nama. Anak saya semua ada 2 nama. Kalau lelaki semua ada Muhammad. Muhammad Elmi, Muhammad Anim, Muhammad Hamim. Lupa pula. Muhammad Haziq, Muhammad Hasib, lagi apa? Muhammad Hafi, Muhammad Habib. Saya panggil nama kedua je. Ada seorang yang panggil nama Muhammad. Kalau perempuan, apa? Tidak Sukaina Bashira, Sakina Fatana, Samha Syakira, Sumaya Soleha. Panggil lah. Jangan panggil nama yang ada makna tak baik, jangan panggil. Dah bagi nama teruk, lepas itu tak panggil. Panggil woi. Ya Allah, anak orang bengka apa hal aku ni kan. Baik, terlalu banyak nasihat dan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau sehingga semua itu memenuhi dada dan menguasai mindanya. Saya nak sampaikan kat sini lama sikit boleh lepas ni rehat ni Ramadan kan. Lantaran itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada beliau. Ni cantik ni. Wahai anakku, Wahai anakku, jika kamu mampu pada waktu pagi dan petang tidak berdendam dengan sesiapa, lakukanlah. Saya ulang balik. Ini pesan Rasulullah kepada Anas. Wahai anakku, jika kamu mampu pada waktu pagi dan petang tidak berdendam dengan sesiapa, lakukanlah. Wahai anakku, itu merupakan sunnahku. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku, sesungguhnya dia mencintaiku. Sesiapa yang mencintaiku, sesungguhnya dia akan bersamaku di syurga. Wahai anakku, jika kamu pulang bertemu keluargamu, berikan salam kepada mereka, kerana ia akan membawa keberkatan kepadamu juga keluargamu. Jadi ada 2 ni. Rasulullah pesan pada Anas, tapi sebenarnya untuk kita juga. Untuk kita. Pertama apa? Jangan berdendam. Apa maksud berdendam ni? Mungkin ada benda kita tak puas hati dengan seseorang. Gitu sampai kau siap, aku dapat sekali besok. Sedap kau kenakan aku. Itu dendam. Jadi kalau boleh jangan berdendam dan maafkanlah sebelum mereka minta kemaafan. Itu siapa boleh buat macam tu cukup nanti. Rugilah. Yang cakap rugi itu nafsu. Yang cakap rugi itu syaitan. Kalau kita nak berdendam, kita rasa tak berdendam tu rugi, sebenarnya yang kata rugi itu nafsu dan syaitan. Pernah tak orang kata kita? Pernah. Jangan berdendam dah. Let go dan dah. Kita dari segi psikologi pun kita lebih relax daripada kita duk simpan tampak muka Syam. Bila aku dapat balasnya? Contoh dendamnya ni lah. Member masa kita muda-muda apa bang? Begitu bawa motor tiba-tiba kawan apa? Apa dia panggil istilah? Dia ram pun, tapi dia pergi depan kita. Allah. Dia menganjing. Menganjing kan. Dah lah. Tapi kan budak-budak, kejar balik. Tu dendam lah. Dendam yang kita nampak biasa. Tapi kalau kita boleh let go, misalnya kita bawa kereta, orang potong tu. Potong sayur lah tu. Ni. Dia potong terus. Baru sampai ke depan, kita punya tu. Kau siap. Dan saya pernah tersilap lah di sudut itu. Ini cerita benar ni. Masa tu sampai ke Perdana Bisik tu.
Balik daripada Ipoh, kesian arwah ayah saya dengan mak saya. Diam di dalam kereta. Ayah saya duduk depan tu. Kereta Mercedes potong sayur. Shoo! Lepas tu BMW aku. Saya kata, puah, kau ingat kau je boleh laju. Memang saya. Masa tu visit saya boleh 180. Ayah saya diam. Saya masa tu kerja sampai dekat tapar. Saya dah potong dua-dua tu. Kan? Sampai kat tapar saya rasa gigil lah. Sebab 180. Kita punya apa, hormon semua jadi apa? Semua keluar. Jadi saya pun tersedar masa tu. Masuk tapar. Allah balas instant betul. Kau syarah sedap Masuk etapa jam, saya rest. Lepas tu nak start engine hidup, masuk gear depan tak boleh, masuk gear belakang tak boleh. Saya kata, ya Allah, rupa masuk saya henjut tu, chips pertukaran gear tu pecah. Tu masa saya ya Allah, dosa aku kan. Dendam sebab orang putus saya. Tapi saya taubat lah. Ya, saya taubat. Sekarang bawa 120 aja. Kan? Baik tuan-tuan. Kalau kita boleh maafkan bagus. Orang yang paling kuat tu siapa? Orang yang paling kuat tu. Dia boleh memaafkan orang lain. Dia boleh tahan sabar dan maafkan. Tapi kita punya nafsu kata yang paling kuat tu apa ni? Boleh lawan balik cakap orang tu, boleh lawan balik penumbuk dia. Sebenarnya tak. Itulah orang paling lemah. Sebab apa? Dia tak boleh kawal nafsu dia. Bila tak boleh kawal nafsu dia, musuh kedua akan datang, iaitu syaitan. Habis tu bergaduh lah. Pergi bergaduh ni. Betul Abang Talib? Apa seronoknya bergaduh? Lepas kita maki-maki orang, kita balik, kita syok ke tak syok? Letih ke kan? Menyesal semua datang, malu semua datang. Jadi tuan-tuan, lepas ni kalau ada benda-benda yang boleh menyebabkan kita gaduh, dah kita cakap, tuan, saya telah maafkan tuan. Tak mau gaduh. Ya, dia kata, penakut lah ni. Ya, memang saya penakut. Saya takut masuk neraka. Saya takut masuk neraka. Saya takut tak dapat masuk syurga. Baik tuan-tuan. Kemudian Rasulullah suruh apa? Kalau kita boleh tebarkan salam. Ni salam ni. Di antara sunnah yang Rasulullah ingatkan kita. Supaya kita sentiasa tebarkan salam. Kita bagi salam kepada siapa? Zan. Biasa kita bagi salam kepada siapa? Zam. Orang yang kita kenal. Itu tak betul. Saya jumpa Abang Talib dekat family store. Assalamualaikum Abang Talib. Assalamualaikum Nizam. Orang tak kenal kita tak bagi salam. Bukan kata orang, sama lah kita. Sebenarnya Rasulullah kata bagi salam pada semua orang yang Islam. Nampak? Tak kenal bagi salam. Saya tahu pengalaman kita. Orang tu kita tak kenal. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Dia pula terkejut. Orang yang walau dia wajib jawab salam kan. Tapi dia terkejut. Apa salah bagi salam kat aku? Itu jahil ni kita. Umat akhir zaman ni. Walau bagi salam. Bagi salam biar yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk Madinah diceritakan bila Rasulullah datang rumah mereka, Rasulullah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam sunat, jawab wajib. Dia orang jawab senyap-senyap, pelan-pelan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jangan jawab kurang daripada dia. Kalau dia bagi komplit 3 tu, kita jawab paling minimum 3. Waktu Rasulullah bagi lagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia orang jawab perlahan. Rasulullah bagi lagi kali ketiga. Dia orang jawab perlahan. Rasulullah pun balik. Sebab sunahnya, Rasulullah kata bagi salam 3 kali, balik. Kalau Nizam tak jawab. Kan? Ini kita tak. Dah bagi 3 kali tu. Allah, sunnah kata 3 kali. Tapi tak puas hati. Woi Zam! Itu tak sunnah. Ini cerita penduduk mana bila Rasulullah dah bagi salam 3 kali. Rasulullah
nak balik lah. Dia orang keluar jawab, ya Rasulullah, kami ada. Rasulullah kata, dah bagi salam. Kenapa tak jawab? Kami jawab. Kami saja biar 3 kali. Sebab kami nak doa kau. Doa tu, 3 doa tu. Assalamualaikum. Kata saya bagi kat Abang Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula saya doa. Abang Aziz, sejahtera ke atas Abang Aziz. Sejahtera fizikalnya, sejahtera akalnya, sejahtera emosinya, sejahtera jiwanya, semua tu. Warahmatullah, dan rahmat Allah ke atas kau. Apa yang lebih besar daripada rahmat Allah? Dekat kita boleh masuk syurga kerana rahmat Allah, bukan kerana ibadah kita. Ibadah tu wajib, tapi bukan kerana ibadah kita. Ibadah kita ni kalau ibadah kita ni lah nak jadi kerana ibadah kita ni kita nak masuk syurga, tak masuknya. Tapi jangan tak semayang lepas ni Samsul kata ibadah kita tak ada. Kena semayang. Tapi kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Bayangkan di dunia ni kita dapat rahmat Allah. Mudah-mudahan siapa yang dapat rahmat Allah di dunia, insya-Allah dekat akhirat dia dapat rahmat Allah. Bila dia dapat rahmat Allah di akhirat, makna tempat dia kat syurga ke neraka? Syurga. Rahmat Allah, rahmati kau. Ya Allah. Allah rahmati kita. Apa lagi? Kalau Allah ada rahmat kita, hidup kita pasti selamat. Kemudian wa barakatuh, dan Allah berkati kau. Allah berkati umur kau, Allah berkati rezeki kau, Allah berkati. Ya Allah. Dia kalau hidup tak berkat, rezeki tak berkat, apa contoh, kalau rezeki tak berkat, banyak pun tak cukup. Tapi kalau rezeki tu berkat, sedikit pun cukup. Itu sebab Rasulullah suruh sebarkan salam. Sebarkan. Banyak yang tersirat, tapi kita ingat salam tu biasa. Assalamualaikum. Cakap salam betul-betul. Biar betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu kita pun jalan, jumpa balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan, jumpa balik. Itu sunat Rasulullah kata, kalau kita bagi salam, kata kat pokok kan. Itu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata kita menyuruh, lepas tu nampak balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Memanglah orang tak buat macam tu, tapi digambarkan sampai macam tu, maknanya sungguh-sungguh Rasulullah kata, sebarkan salam. Tapi itu yang kita sebar, kita bilang good morning. Good morning. Lepas tu afternoon no good. Evening no good. Night no good. Selamat pagi. Pagi selamat. Tengah hari belum tentu lagi. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap pagi. Tapi tengah hari pun dapat, petang pun dapat, malam pun dapat, tengah malam pun dapat. Itu jam. Senang ya jam kan? Salah satu sunnah yang telah ditinggal, ya Allah. Lepas ni kalau kita dapat bulan puasa ni, kita start berarti kan? Datangnya Assalamualaikum. Tapi biasa orang bagi pendek ya. Kita jawab lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab yang dia bagi itu sunat, kita jawab wajib itu buat lebih. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat amalkan beberapa sunnah ni yang Rasulullah dah tunjuk pada Anas, dan Anas dah sampaikan kepada kita. InsyaAllah tuan-tuan, kita nak menyambut Ramadan ni, tak berapa hari lagi, doa banyak-banyak. Belum tentu lagi kita sampai. Hari ni kawan saya seorang dah meninggal, umur lain 64, umur baru 60. Belum sampai 60 sebab dia lahir bulan 8. Meninggal. Dikesan kena kanser bulan 1, bulan 3 meninggal. Mudah-mudahan rohnya ditempatkan bersama roh para anbiya, para siddiqin, syuhada dan solihin. Baik tuan-tuan, ampun maaf. Masa kan? Tapi macam ni kan? Dia ialah secara umumnya tadi kita jumpa bagi salam, Tapi contoh kan,
Orang tengah mengajar ni kan. Mengajar, tiba kita masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kena tu sebenarnya. Kalau orang tengah mengajar, dalam masjid surau, yang paling tepat apa? Terus duduk je, join. Walhal, biasa kita masuk masjid, kita apa? Kita sembahyang sunat tahiyatul masjid kan? Tapi ketika itu bila bertembung di antara dua sunat ni, kan? Lebih lagi dia mengajar tu mengajar fardu ain. Duduk. Jadi kita kena tahu bila bertembung yang mana lebih. Jadi jangan pergi. Tapi ada sunnah, tapi pelan-pelan. Sunnah. Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan kita diingatkan supaya sentiasa berselawat dan memberi salam kepada Rasulullah. Selawat ni semua orang tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bagi salam, kita bila pergi umrah je baru kita bagi salam kat Rasulullah. Duduk dekat Malaysia bagi salam kat Rasulullah. Macam mana? Tu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan ramai orang tarikat ni dia jadikan tu wirid. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kita buat dua-dua. Selawat kat atas Rasulullah pun dia, salam kat atas Rasulullah. Tapi ramai orang dia buat selawat je, salam dia tak buat. Rugi tuan-tuan. Rugi tuan-tuan. Kita bagi salam kat Rasulullah dalam masa ayat akhir dia. Jadi Imam, setakat tu yang saya boleh beri penjelasan. Maknanya kalau kata tak ada orang, kan? Dia kalau masjid ni kena berhati-hati. Kadang orang tengah semayang, kadang orang tengah baca Quran. Orang baca Quran misalnya, ada orang tengah semayang, jangan baca kuat. Tapi kadang baca Quran bukan main kuat, kan? Ada orang tengah semayang. Bahkan saya secara peribadi pun tak setuju. Contohnya, tak setuju lah, tapi saya pun tak boleh buat apa. Misalnya orang datang awal pagi masjid nak qiyamul, kan? Tak payah baca, tak payah buka kaset tu. Tak payah buka kaset tu. Sebab orang nak semayang, orang nak baca Quran, orang nak wirid, kan? Macam ni. Okey ya. Okey. Saya pun pernah kena. Kita tengah angkat wuduk, orang bagi salam. Macam mana? Nak jawab ke tak jawab? Ni okey, dia bagi salam sunat kan? Kita salam wajib. Okey, kita angkat wuduk dia tak berkata-kata ketika berwuduk tu makruh. Makruh kan? Tapi sekarang bertembung ni. Ni bukan berkata-kata. Ni pasal orang bagi salam ni. Jadi patut orang bagi salam tu tengok sikit orang bagi. Tapi bila orang bagi salam kita tengah kat wuduk, kalau saya yang saya faham, saya jawab Waalaikumsalam. Ataupun kalau tak yakin, aku nak kau, sebenarnya boleh dia jawab salam tu dulu. Sebab jawab salam dia tu wajib. Cuma dia bagi salam tu tak kena. Kita tengah kat wuduk. Cuma yang kalau berkata-kata sembang masa tengah angkat wuduk, itu memang makruh. Kan? Tengah Aziz. Lepas sembahyang ni kan kita pergi kedai. Ada makruh. Tak wuduk sah. Wuduk sah tapi bercampur dengan benda makruh. Jadi bila wuduk tu macam wuduk tu tak sempurna, quote unquote. Sempurna dari segi anggota tu satu bab. Dari segi adab dan sebagainya, itu bila semayang pun tak datang khusyuknya. Jadi ada orang dia buat macam ni, Mam. Orang bagi salam, Assalamualaikum. Dia angguk dulu, lepas dia dah habis kan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi salam tetap wajib jawab. Salam yang tak boleh jawab, masa tengah semayang, imam panggil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba kita makmum, Waalaikumsalam. Tak boleh. Dan salam yang kita tak mau dijawab, kat mana? Pergi. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Tiba
Yo, Waalaikumsalam sis. Kita kat kubur kita bagi salam, kita tak mau jawab. Tapi kalau kita bagi salam sebenarnya mereka jawab. Tapi kita tak mau dengar lah. Rasulullah jawab tu. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap kali kita bagi salam Rasulullah jawab. Bayangkan. Jadi rugi tak bagi salam. Okey Mam Okey. Kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Jadi sama-sama kita doa sampai umur kita Ramadan. Lepas tu pulun. Mudah-mudahan dapat lagi Ramadan. Saya lebih suka begitulah, kan? Tak mau. Saya lebih suka begitu. Dapat lagi Ramadan, tak mau. Kita tak tahu mungkin ini Ramadan yang terakhir. Jadi kita nak Ramadan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah.